Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, selamat datang. Berjumpa lagi kita dalam siri video yang kita muat naik di channel YouTube Nur Aminah Umar. Kepada tuan dan puan yang pertama kali menonton, nama saya Nur Aminah Umar. Saya merupakan seorang business advisor, consultant dan juga invited speaker yang bercakap banyak tentang SME dan juga PKS. Baik, tuan dan puan, dalam video kali ini kita akan bercakap tentang bagaimana apakah 3 perkara penting atau apakah berapa perkara yang perlu diambil kira apabila kita ingin melantik atau membawa masuk board of directors dalam syarikat. Baik, tuan dan puan, dalam syarikat-syarikat sendirian berhad dan PLT ada satu entiti yang dibentuk selepas membentuk syarikat itu kita namakan sebagai board of directors, iaitu ahli lembaga pengarah. Ini hanya terpakai apabila tuan dan puan mempunyai sekurang-kurangnya lebih daripada seorang pemilik dalam syarikat sendirian berhad, dan sudah tentulah dalam PLT wajib ada 2. Maka lantikan ahli lembaga pengarah ini tuan dan puan mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Baik, dalam video ini kita akan bincangkan apakah cara ataupun apakah 3 perkara yang perlu kita lihat untuk melantik seorang ahli lembaga pengarah dalam syarikat kita itu. Ini merujuk kepada syarikat PLT atau syarikat sendirian berhad. Pertama sekali tuan dan puan, mestilah kita tahu apakah tujuan ataupun apakah keperluan untuk kita membawa masuk seseorang itu sebagai ahli lembaga pengarah. Adakah yang pertama untuk memenuhi keperluan pematuhan? Apakah dengan melantik ahli lembaga pengarah itu merupakan sebahagian daripada compliance kepada operasi syarikat? Sekiranya ya, maka kita perlu bawa masuk ahli lembaga pengarah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita mahu memilih ahli lembaga pengarah ini, ia mestilah individu. Dia sama ada individu berkenaan mempunyai atau memenuhi kriteria. Antaranya ialah yang pertama, tidak mempunyai sebarang rekod jenayah. Kita perlu buat semakan. Tidak mempunyai sebarang rekod jenayah bermaksud individu berkenaan mempunyai kredibiliti dan nama baik dalam bidang dan dalam masyarakat, dalam industri dan dalam dunia tertentu yang kita perlukan, bergantung kepada aktiviti dan core business syarikat kita itu. Sekiranya syarikat kita itu berbentuk syarikat pembekal mesin ataupun alat-alat perubatan kepada hospital, kepada klinik kesihatan, maka mestilah individu ini yang boleh memberi mesti ada satu tujuan khusus kenapa kita bawa masuk individu ini. Jadi antaranya mestilah individu itu mempunyai authority atau mempunyai kemahiran atau mempunyai kepakaran tertentu yang boleh membantu syarikat untuk maju dan untuk terus berkembang. Dan sudah tentulah individu ini bukan individu yang mempunyai rekod-rekod jenayah. Jadi katakanlah tuan dan puan membuka perniagaan yang berbentuk training and consulting, sebuah syarikat yang memberi khidmat latihan dan juga khidmat konsultasi kepada pelanggan. Maka sekiranya ada niche tertentu, katalah kita kata memberi khidmat konsultasi kepada institusi pendidikan. Jadi mestilah board of directors ataupun ahli lembaga pengarah kepada syarikat tuan dan puan yang dilantik itu mempunyai satu credibility, authority ataupun bidang-bidang kepakaran tertentu yang boleh membantu syarikat tuan dan puan lebih naik dalam niche perniagaan yang dijalankan itu. Dan yang ketiga tuan dan puan, mestilah beliau ini individu yang menerima tanggungjawab itu. Maksudnya ada terma-terma dan surat lantikan yang tuan dan puan keluarkan untuk melantik individu berkenaan menjadi ahli lembaga pengarah syarikat dan beliau bersetuju. Maksudnya dalam surat lantikan itu mestilah ada apakah tanggungjawabnya, apakah juga imbuhan yang syarikat akan beri kepada beliau sebagai seorang ahli lembaga pengarah. Jadi sekiranya itu dipersetujui, maka barulah kita boleh bawa masuk individu berkenaan masuk dan dilantik sebagai ahli lembaga pengarah syarikat. Baik, tuan dan puan, dalam keadaan semasa terutama untuk SME dan juga PKS, dalam melantik ahli lembaga pengarah ini ada kalanya diadakan ataupun dilantik ataupun dijalankan dengan tidak melihat keperluan sebenar. Ia hanyalah sekadar untuk meletakkan nama ataupun hanyalah sekadar untuk
mengeluarkan perbelanjaan tertentu kepada individu berkenaan. Sebagai contoh, sekiranya syarikat itu syarikat berbentuk dilahirkan ataupun diasaskan oleh suami isteri, hanyalah semata-mata untuk membolehkan isterinya mendapat allowance pengarah. Maka diletakkan isterinya di situ. Jadi kadang pada kebanyakan masa tuan dan puan, apabila ini dijadikan praktis dalam syarikat kita, ini adalah antara yang menjadi kekangan kepada syarikat kita untuk berkembang. Ahli lembaga pengarah mempunyai fungsi dan tugas tertentu untuk membolehkan syarikat tuan dan puan dipacu dengan betul dan boleh bergerak dan maju dalam perniagaan. Jadi sekiranya kita melantik ahli lembaga pengarah ini hanya sekadar lantikan semata-mata, maka ia tidak memberi impak dan tidak memberi makna yang sebenar kepada sebuah pembangunan syarikat. Jadi untuk itu tuan dan puan, kita sudah bincangkan tadi tiga perkara tentang apa yang perlu dilihat dan faktor-faktor yang menyebabkan kita melantik ahli lembaga pengarah dalam syarikat tuan dan puan. Jadi untuk itu tuan dan puan, itu sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa seperti biasa boleh tekan like dan share dan subscribe kepada channel ini supaya tuan dan puan terus boleh mendapat video-video lain yang akan datang dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.